Okey. So, kita sambung untuk chapter 3 ni. Ini dalam jam 10:30 ni kita berhenti lah. Okey. So, kita tengok volumetric properties of pure fluids lah. So, pure fluids maksudnya hanya satu komponen je. Okay. Kalau contohnya kalau air je. Kalau methane je. Okay, dia pure fluids lah. Dia tak akan ada mixture. Kita awak kena ingat lah. So, kat sini apa yang kita akan cover adalah PVT behavior. Okay. Definitely lah sebab awak akan deal dengan pressure, volume and temperature. Okay. Kemudian volumetric properties from equation of state. So macam mana kita nak calculate PVT ni ataupun at certain temperature or certain volume. Macam mana kita nak calculate based on the ideal gas equation, Biot equation, Jernicov equation lah. So kalau sebelum ni mungkin awak banyak fokus kepada ideal gas equation. Okay, PV equal to nRT. Okay. Tapi bila high pressure kita dah tak boleh guna equation ideal gas ni. Okay, sebab bila high pressure dia punya volume pun dah berubah lah. Especially for gas. Okay. And volumetric properties for generalized correlation. Okay. Selain daripada Jernicov equation, kita akan tengok juga guna generalized correlation. Okay, sebab kalau generalized correlation ni dia punya information kita boleh senang dia dapatkan daripada table. Okay. And then volumetric properties from the thermodynamic tables and diagrams lah. Okay, ini yang kita akan belajar. Okay, so scope of lecture, volumetric properties, PVT behavior as well as volumetric properties from the Doktor. Yeah. Tadi doktor cakap PVRRT tu yang ideal gas punya rule tu kita dapat pakai bila high pressure Untuk ideal gas, PV equal to RT, kita tak boleh pakai high pressure. Kenapa doktor? Kenapa? Saya nak tanya kenapa. Siapa tahu? High temperature ke kita tak boleh pakai? Siapa ada idea? Temperature akan naik selari dengan pressure. Yes. Kenapa? So volume pun akan sebab dia perubahan phase Perubahan phase. Kenapa? Kalau sebelum ni, kalau ideal gas, apa masuk ideal? Ideal gas yang berada di salah. Lupa dulu. Dekat diploma dulu ada belajar lupa. Okey, kat dunia ni ada benda yang perfect tak? Tak ada. Okay. Ada kot. Tak ada. So, macam ni lah. Contohnya kalau awak masak kan. Masak air. Okay. So, kalau awak masak air daripada room temperature ke 100 degree C kan, dia akan boil kan. What happen to the you punya bekas tu? Dia akan menolak kan? Betul tak? Betul tak? Dia punya apa ni? Dia punya vapor tu dia akan menolak kan benda you punya bekas tu kan? Betul tak? Betul. Dia akan tutup. Okay. Dia akan tolak tutup bekas itu. The same for the gas. Okay. So that's mean dia nak control so vessel ataupun container tu tak nak pecah. Okay. So bila high pressure atau high temperature, okay, dia punya intermolecular interaction antar molekul tu dia akan tolak. Dia akan jadi aktif. Itu secara generalnya. Cara kita nak senang faham lah. Faham tak? Sebab tu ideal gas kita tak boleh guna. Kalau ideal gas, molekul tu dia stay macam tu je. Dia tak ada interaction. Dia tak ada repulsion ataupun attraction antara molekul. Faham tak? Dia stay macam tu je lah. Benda tu perfect lah. Faham doktor. Benda tu perfect. Macam mana kita nak, mana ada benda perfect kan? Kalau you dekat contohnya power plant kan, siapa yang kerja kat ketih tu, mesti high temperature kan. Furnace mesti high temperature ataupun high pressure. Betul tak? Okay. So kita ideal gas kita tak consider. Okay. So kalau nak kira nak buat furnace ataupun bukan furnace, reactor furnace nak buat reactor. Okay. So awak tak boleh guna PV sama dengan ZRT lah. Kalau awak guna equation tu untuk volume, meletup lah kan. Sebab tu awak kena consider non-ideal gas. Kita panggil non-ideal gas lah. Faham
secara generalnya lah. Okey, okey, faham doktor. Faham Okey. Terima kasih doktor. Okey. Okey. So, PT diagram. Yang ni mana awak pernah tengok PT diagram? Semua tahu kan? Benda ni. Siapa tak tahu? Tahu doktor. Benda yang Tahu sangat kan? kita ada Sangat basic kan? ada Okey, awak dah belajar juga dekat material, dekat mass balance, energy balance semua tu lah. Okey, kalau awak tahu kat sini adalah solid region lah. Okey, ini liquid region, ini adalah vapor region. Okey, ini C ni, yang C ni kan. C ni adalah kita panggil critical point. Okey. So maksudnya gas tapi behave like a liquid. Okey, kawasan ni. Ini kawasan dah critical kan. Yang ni liquid, biasa solid, yang ni adalah vapor. Yang ni kita panggil apa? Saturated line ataupun coexist antara liquid dengan vapor. Okey. Yang ni adalah triple point. Okey, awak kena tahu yang ni coexist antara solid dengan liquid. Tapi selalunya kita akan fokus yang ni lah. Okey, kita akan fokus yang ni. Kalau item kita yang ni akan fokus. Okey, kawasan ni. Solid ni kita takkan. Okey. Solid ni dia dah lain lah. Okey. So degree of freedom kalau triple point ni degree of freedom dia berapa? Siapa tahu? Okey, kalau ni degree of freedom dia berapa? Kalau sini kawasan ni degree of freedom berapa? Degree of freedom berapa? Degree of freedom berapa? Apa maksud degree of freedom? Siapa tahu? Siapa pernah belajar? Ada siapa-siapa tak? Dah lupa doktor, jap nak ingat balik. Dia lambat sikit loading, dia loading ni. Okey. Dia loading lambat sikit. Loading lambat sikit. Apa? Aku awak faham apa maksud degree of freedom. Contohnya lah kan. Siapa kerja dekat power plant kan. Kalau awak nak maintain dekat gas je kan. Apa yang awak perlu ubah? Apa yang awak tak boleh ubah? Maksud dia macam tu lah. Kan? Maksudnya degree of freedom dia satu lah kat sini. Betul? Kan? Betul. Dia kalau gas kita kena maintain satu je lah untuk satu je lah kan. picture. Kan? Itu maksud dia yang paling senang. Saya tak nak cerita paling yang susah lah. Okey. Tak. Yang ni kena maintain dekat kawasan ni maintain dia satu lah. Kalau yang ni maintain dia dua lah. Okey. Liquid phase dengan gas phase. Betul So kat sini kalau nak 3 region you tak boleh ubah apa-apa. Dekat situ je dia punya variable tu. Maksudnya kalau temperature, pressure dan lagi satu awak kena maintain kat situ untuk dia kekal dekat sini 3 phase ni. Itu maksud dia lah. Saya tak akan cerita tentang degree of freedom pun, apa yang kita faham ni lah. Itu yang paling semua. Kalau nak kat sini awak kena maintain dua. Maksudnya pressure dengan temperature. Awak kena maintain kat situ. Kalau dekat sini satu, sama ada temperature atau pressure. Kita tetapkan satu pressure, kita boleh ubah temperature tu. Faham Yang kita lakukan. Ini PV diagram lah. Information yang kita boleh dapat biasanya volume, and then kita boleh nampak in detail in term of apa kita panggil two phase lah. Vapor and liquid. Kat sini information yang kita boleh dapat in detail, sebab yang tadi tu kita tak boleh nampak PT diagram. Dan kita boleh nampak sini critical temperature, and then sini ada single vapor, and then sini adalah liquid. And kawasan ni adalah solid lah. Faham So saya tak akan explain in term of susah nak faham. Saya explain yang senang nak faham. Ini in term of 3D lah kalau awak tengok. PV and T. So kita akan nampak dekat kawasan ni adalah liquid and vapor. And then yang ni adalah critical state. Kat sini dah gas lah. And then liquid. And then yang ni solid. Ni kalau kita combine antara, kalau kita tengok dari sini, ni adalah kawasan PV lah. Kalau awak tengok kat sini adalah PT diagram lah. Kan? PT diagram. Yang ni PV diagram. Yang ni PVT combine.
Tapi biasanya paling senang kita nak tengok PT diagram. Okey, ni yang biasa awak tengok. Okey. Okey. So untuk pure substance, awak kena consider single phase untuk liquid, okey, single phase untuk gas dan two phase, okey, liquid dan gas. Okey. So ini awak kena consider sebab kita memang akan deal benda ni. Okey, dia punya enthalpy akan lain, dia punya heat akan lain untuk biasanya mixture heat dia akan lain. Okey. So untuk liquid dengan gas heat dia pun akan lain. Okey. Ni akan. Okey. Untuk base kepada PT diagram, PV diagram, okay, kalau condition dia T lebih daripada TC, maksudnya daripada critical temperature yang ni lah tadi tu. Yang ni tadi, titik kat sini kan. Yang ni TC, ni PC lah. Okay, nampak besar. Okay, itu PT dan TC lah. Okay, definitely dia adalah gas. Itu awak kena ingat. Ini awak kena tahu ya, sebelum awak guna equation nanti yang equation non-ideal gas, awak kena tahu dia punya phase, sama ada liquid, gas ataupun liquid dan gas. Okey, liquid ataupun gas kat sini, ataupun liquid plus gas, sebab equation dia akan lain. Okey, bila equation lain, bila you nak design reactor ataupun design distillation column, you akan ada force lah benda tu. Okey, dia akan ada error lah. Itu awak kena ingat. Okey, so kena tahu dia punya phase gas ataupun liquid dan gas. Awak boleh refer table ni ataupun awak boleh draw secara sketch lah PT diagram ni, okay, untuk tahu dia punya phase. Okay, kalau contohnya gas, awak kena guna equation yang ni. Kalau liquid, awak kena guna equation yang ni. Okay, faham So kalau T kurang daripada TC, okay, contohnya T kurang daripada TC, kalau PT diagram, okay, ini TC kan, ini TC, ini critical temperature. Okay, so maksudnya dia kurang kat sini. Okay, kawasan ni lah. Sebab yang ni adalah TC. Ini adalah TC. Okay, yang ni adalah PC. Okay, ini adalah PC, yang ni adalah TC. So maksudnya dia kurang ke sini. Okay, tapi P lebih daripada PC. Maksudnya dia ke atas ni. Okay, dia kurang daripada sini. So maksudnya dia dalam kawasan liquid. Okay, faham And then alamak. Okey. Kemudian untuk T kurang daripada TC, okey, T kurang daripada TC, tapi P lebih daripada PC. Maksudnya yang ni adalah PC tadi, maksudnya dia lebih, and then TC kurang, maksudnya dia adalah yang ni liquid lah. Okey, kita akan tengok yang ni. Kalau dia lebih daripada boiling point, maksudnya boiling point ni adalah dekat saturated. Kalau awak tengok kat sini, boiling point selalunya dekat saturated. Okey, alamak kecil Saya akan delete ni. Susah juga Bila nak lukis kat sini. Okey. Macam ni. Macam ni. Okey. Satu diagram nak lukis kat sini. Saya tak ada yang pad tau. Okey. So kalau P kurang daripada PC, T kurang daripada TC, tapi T lebih daripada boiling point selalunya dekat atas ni. Okey, awak kena ingat. Dekat atas kawasan ni. Dekat saturated ni. Okey. So contohnya water kan, dia start nak boil tu dekat atas ni lah, T boiling point. Bila dia lebih, maksudnya dia dah kawasan, dia dah nak vapor lah. Okey, so dia adalah gas lah. Tapi kalau T kurang daripada T boiling point, dia kurang so dia akan liquid sebab dia tak sampai lagi dia punya boiling point. Tapi kalau T sama dengan T boiling point dekat atas ni, mungkin dia adalah saturated. So atas bawah. Okey, itu awak kena ingat. So table ni penting. Ini saya nak kasih tahu. Apa-apa awak nak buat, table ni dan juga PT diagram tu adalah penting. Ini awak kena consider. Faham Sebelum awak nak start calculation ataupun something yang you nak consider untuk nak
calculate volume ke temperature, awak kena consider dia punya phase. Ini first step. Okay, kalau tak, semua akan salah lah. Okay, you punya design akan salah. Okay, faham Okay, ada soalan tak tentang phase ni? So, saya harap apa-apa awak akan refer table ni. Okay. Okay, so determination of pure substance. Okay, boiling point and vapor pressure. Kalau awak ingat masa awak belajar dekat mass balance, end-to-end equation. Okay, macam mana awak nak guna end-to-end equation ni kan? Okay, and then end-to-end equation untuk water yang ni lah. Contoh. And then liquid phase, selalunya volume dia tak akan depend pada pressure and temperature. Selalunya gas yang akan berubah. Dia akan depend pada temperature dengan pressure lah. Dia akan consistent ataupun panggil berkadaran. Dia lupa P dengan P tu kan. Kalau T increase, P pun akan increase lah. Okay. So mathematical relationship antara PVT, pure substance, kita panggil equation of state. Equation of state ni yang kita panggil. Awak deal dengan ideal gas equation ke, PV sama dengan ZRT ke, virial ke nanti, generalized correlation ke, okay, cubic equation of state ke, kita panggil equation of state. Itu kita panggil equation of state. All this equation adalah equation of state. So awak kena ingat. Okay, equation of state ni kita divide kepada ideal gas dan non-ideal. Okay, non-ideal apa equation dia? Ideal gas equation. Tapi sekarang ni kita dah deviate daripada ideal gas. Okay, faham? Okay. Ini tak penting. Okay. So untuk ideal gas, selalunya lah saya nak cakap lah. Okay. Ideal gas PV sama dengan ZRT. Okay. So, kalau awak tengok kat sini, nanti kita akan tengok kenapa Z sama dengan 1. Masa bila kita boleh guna Z sama dengan 1. Okay, dia ada dia punya range. Valid at low pressure. Okay, selalunya dia punya tak ada intermolecular interaction lah. Okay, itu dia punya consideration lah. And then equation of state. Okay, equation of state, ini non-ideal gas. Sebab apa? Kalau awak belajar, nanti saya akan tunjukkan graf lah. Sebenarnya dia ada deviation. Okay, graf tu. Okay, based kepada eksperimen lah. Okay, dia akan ada deviation. Okay, so kawasan ni adalah repulsion. Okay, kawasan ni adalah attraction antara molekul. Okay, ni adalah attraction. Okay, selalunya yang awak consider very low pressure. Okay, yang ni adalah Z compressive factor. Ni adalah pressure, saya rasa saya lupa. Okay, selalunya yang awak consider ni adalah kawasan ni yang dekat. Memang terlalu kecil, sebab tu dia valid untuk sebab tu dia dekat dengan 1 sini. Okay, tapi bila high pressure, you increasekan dia punya pressure, dia akan deviate sebenarnya. Dia akan deviate macam ni. Dia akan deviate, dia ada repulsion dengan attraction. Sebab tu ideal gas ni kita tak consider. Itu awak kena ingat. So kita ada equation yang lain lah, equation of state and generalized condition. Sebab dia akan attraction dengan repulsion tu kuat lah antara molekul. Okay, kalau awak belajar kuantum tu pun nanti awak akan sebab saya pernah ajar kuantum kan, dia lain lah. Okay, so ini comparison dia lah. Okay, so ini equation of state. Okay, so kalau awak tengok kat sini, ideal gas equation, virial equation, cubic equation of state. Okay, ini kita panggil equation of state. Okay, dan cubic equation of state kita bagi kepada van der Waals. Ni yang biasa kalau awak belajar dulu dekat saya rasa dekat mass balance. Okay, van der Waals, awak banyak guna van der Waals, and saya rasa some is Radicquang. Okay, and then update Radicquang soft, Peng Robinson more accurate, and then vapor light roots. Selalunya nanti kita akan gunakan benda ni, vapor light roots and liquid light roots. Kita akan applykan juga benda ni. Okay, dua benda ni. Okay, ini juga. Okay, kita akan guna. Okay, sebab awak kena identify dulu phase ni. Kalau phase dia gas, awak kena guna vapor. Kalau phase dia liquid, awak kena guna liquid. Sebab jawapan dia memang akan lain. Okay, dia kita tak boleh gunakan. Kalau awak tak identify, nanti awak salah. Okay, faham Okay. Okay, kita tengok virial equation of state.
Okay, untuk virial equation. Okay, so generally adalah kalau virial equation of state. Okay, kalau awak ingat, kalau rearrange equation ni lah, Z sama PV RT lah, ataupun PV sama dengan ZRT kan. Okay, dia ada dua type of virial equation. Okay, satu adalah 2 term and 3 terms. 2 truncated or 3 truncated. Okay, tu awak kena ingat. Okay, ni just dia punya derivation lah. Okay, 2 truncated. Okay, ini awak kena highlight ya, equation ni. Ini saya kata. Ini memang awak akan guna. Okay, awak kena highlight. Okay, equation pertama adalah 2 truncated ataupun 2 terms. Okay, Z equal to PV equal to divide by RT equal to 1 plus V prime P. Okay, selalunya awak akan guna untuk low to moderate pressure. Okay, low to moderate pressure equal to below than 15 bar. Ataupun kadang orang consider 10 bar. Okay, tapi dia tak akan lebih daripada 20 bar. Okay, 20 bar ataupun itu dah consider sebagai high pressure. Okay, and high pressure, untuk high pressure kita akan guna truncated 3 terms. Okay, selalunya dia akan tambah lagi. So kalau awak belajar tentang kalau dulu kita panggil apa, saya lupa lah, kalau awak belajar tentang matematik apa, dia ada penambahan untuk setiap hujung tu untuk jadikan dia accurate. Panggil apa saya lupa lah. Kalau awak belajar matematik engineering, okay, so dia akan ada tambahan, dia base kepada saya lupa equation tu nama dia. Okay, Taylor series. Okay, Taylor series. Lagi panjang equation tu, lagi accurate lah benda tu. Lagi awak boleh guna. Contohnya yang ni awak boleh guna high pressure. Cantik, kita panggil Taylor series lah. Okay, faham eh? Okay, so kalau awak tengok kat sini, untuk low to moderate pressure, okay, kawasan dia adalah kawasan ni. Boleh? Yang tu. Z sama dengan 1 plus BP equal to R RT. B nanti ni, equation ni kita akan kasih lah. Dia sebenarnya constant. Okay, dia ada dalam handbook. Okay, itu awak kena ingat. Kalau low to moderate, awak kena guna virial. Awak boleh guna virial. Tapi kalau high pressure, awak tak boleh guna 2 terms. Okay, so untuk high pressure adalah 3 truncated. B and C, dia ada constant B dan juga C. Okay, so nampak tu, sebab dia dah deviate. Kalau yang ni dia deviate, dia tak banyak nampak linear lagi kan. Kalau yang area biru ni nampak lagi linear. Tapi kalau dah high pressure ni, dia dah deviate banyak dah. Sebab tu, kalau ni yang saya kata ada repulsion dengan attraction. Okay, sebab tu dia dah tak valid dah ideal gas. Sebab dia deviate daripada satu. Sebab tu dia valid untuk kawasan ni je kalau ideal gas tu. Dia deviate banyak dah ni. Okay, so bila high pressure or high temperature, kan, dia deviate lagi tinggi, lagi lah dia banyak deviate. Sebab dia punya attraction dengan repulsion dia lagi kuat antara molekul. Okay, faham eh? Online ni macam susah sikit. Wah, online ni bila buat temu ni dia memang payah betul. Lalu duduk kat kelas sedap sikit conteng-conteng ni. Saya pun macam aduh. Aku nak buat macam mana? Terima je lah kan. Itulah, terima je lah. The best yang boleh lah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Tak faham kita tanya Okay. So ini untuk virial. Okay, tapi untuk high pressure kita ada lagi equation yang lain yang lagi accurate. Cubic equation of state, generalized equation, and kita boleh simplify lagi. Okay, so jangan risau. Okay, tapi buat masa sekarang kita tengok virial dulu. Okay, so virial ni ada dua equation. Awak kena highlight dua ni. Okay, sebab soalnya kalau awak calculate tiba-tiba you punya pressure just dalam 15 bar, takkan awak nak guna yang equation yang panjang kan. Baik awak play virial. Okay, and calculation dia lagi cepat. Okay, and jawapan dia error dia tak banyak, below than 2%. Awak boleh consider virial equation. Okay, tapi kalau high pressure, takkan awak nak pilih virial. Soalnya virial orang tak akan pilih. Dia akan pilih macam cubic equation of state ataupun nanti generalized correlation lah. Okay, itu yang awak kena ingat. Sebab tu awak kena tahu equation mana yang awak guna dan juga phase dia. Okay, faham eh? Okay, so
Sebenarnya daripada visual equation tu kita boleh derivekan kepada ideal gas. Okey, sebenarnya kat sini yang saya katakan perbezaan ataupun difference antara viral dengan viral ni lebih ideal real gas lah dengan ideal gas. Kalau awak tengok kat sini, okey, viral expansion arise on account on the molecular interaction. Ini kita highlight kan. Sebab dia ada molecular interaction. Okay. BV arise from the interaction between pair of molecules. Yang ni CV adalah three body interaction. Okay. So maksudnya lagi accurate lah. Tapi kalau ideal gas, kalau awak tengok kat sini, okay, dia assume not existed. Okay, gas interaction tak exist. Kita neglect benda tu. Okay, faham So benda tu tak valid. Okay, and as P approach 0, V become infinity. Then Z approach unity. Maksudnya dia perfect lah. Tapi only low pressure. Tapi dia ada range dia. Kalau awak nak guna nanti. Okay, jangan risau. Okay. Okay. So, internal energy untuk real gas as a function of pressure and temperature. Itu awak kena ingat lah. Okay, gas depend on. Jadi tak ada pesan. Okay, untuk ideal gas kalau awak ingat balik, okay, heat capacity. Okay, untuk heat capacity, kalau awak ingat masa Maxwellian, delta U sama dengan CV dt. Okay, enthalpy H U plus P dV. Okay, kalau untuk heat capacity, delta H Cp dt. Okay, ini adalah relationship antara Cp dengan CV lah. Okay, awak yang ni tahu R ni adalah ideal gas law lah. Okay, R8.314 yang SI lah. Ni awak kena ingat lah question tu. Okay. So untuk equation for the process calculation untuk work, okay, kalau awak combine equation semua ni untuk ideal gas, awak akan dapat lah untuk work. Okay, soalnya kita boleh apply untuk ni lah proses isothermal. Ni yang ni equation ni untuk ideal gas ni awak kena ingat. Isobaric and isochoric constant volume. Okay. So kalau awak tengok kat sini, work sama dengan negatif RT ln P2. Ni sama je. Okay, kalau isobaric, okay, ini awak kena tengok isothermal process delta U dengan delta H sama kosong. Sebab apa? Temperature dia tak berubah. Dia constant. Sebab delta H depend kepada temperature. Okay. So sama juga dengan delta U, internal energy. Okay. Tapi kebanyakan kita tak akan deal dengan internal energy. Kita lebih banyak kepada enthalpy. Okay. So untuk isobaric is constant pressure. Okay. So Q sama dengan delta H lah. Cp. Okay. Delta H sama dengan Cp dt. And isochoric is more to like a constant volume. Delta U. Okay. Selalunya kita jarang lah guna delta U untuk proses. Okay. Tapi memang selalunya kalau fundamental saya rasa banyak kita guna internal energy. Okay. Okay, ini awak kena ingat lah. Okay, and adiabatic process, constant heat capacity kan. Okay, ini dia punya question. Boleh dengan delta U CVDT. Ini just saya rasa macam kita recap balik lah. Okay, apa yang awak dah belajar ni. Okay. So kita tengok contoh ni. 1 mole of ideal gas with Cp equal to 7 divided by 2R and Cv equal to 5/2R expand from P1 equal to 8 bar and T1 equal to 600 Kelvin to P2 equal to 1 bar by each of the following part. Okay, constant volume, constant temperature, adiabatic. Okay, calculate W, Q, delta U and delta H for each process. Awak ingat lagi tak macam mana nak calculate benda ni? Cuba ambil satu kertas, awak try example ni. Kalau untuk constant volume equation dia yang ni lah. Yang ni. Cuba awak ambil satu kertas try. And then siapa dah siap tu boleh letak dekat group. Okay. Cuba try. Oh, try lah. Nak cuba try lagi. Okay. Cuba calculate. Semua information kat situ. So, saya try cuba. Contohnya untuk constant volume. Okay. Untuk constant volume, kalau awak tengok kat situ,
Dia information dia kasih adalah P1. Ambil satu paper buat sama-sama. P1 sama dengan 8 bar, P2 1 bar. Okay. And then T1 dengan 600 Kelvin. CP dia kasih, CV dia kasih. Okay, ini information yang dia kasih lah. Faham Okay, kemudian dia kata constant volume. Constant volume kalau kita tengok balik, okay, kalau kita tengok kat sini, constant volume, okay, W sama dengan kosong, kan? W sama dengan kosong. Equation ni kita ambil CP kata ni dan yang ni. Okay. So dari situ W kita dah tahu kosong jawapannya. Okay, kan, untuk constant volume. Okay, W sama dengan kosong lah. Yang ni W sama dengan kosong. Okay. Okay, sekarang ni Q pula. Q, delta U dan delta H. Kalau awak tengok kat sini, okay, Q, kalau daripada equation tu Q sama dengan CP delta Q sama dengan CP delta T. Okay. Delta U pun sama. Okay. And delta H sama dengan CP. Dengan ni lah. CP dt. Okay. So, awak boleh calculate. Okay. So, disebabkan constant volume, mungkin daripada equation ni, P1, P1 dan juga R. Sebab ni ideal gas kan? Okay. R P1 dengan P2 B2 global R P2. Okay. Sama ni sama. Constant volume. Okay. Kat situ awak boleh dapat T2 lah. Cuba awak calculate T2. Okay. So, awak akan dapat T2. Sebab T2 dia tak kasih kan. Okay. Dan lepas awak dapat T2, dapatkan delta T. Delta T sama dengan T2 tolak T1. Okay. So, awak bolehlah calculate delta Q sama dengan Q. Okay. Daripada equation tadi tu. Okay, daripada ni. Okay. So, kalau tengok kat sini, apa ni? 5/2. Okay, sebab CP kan. 5/2 buat CP. CP dt. 5/2R. Darab dengan delta T. Awak dapatlah delta U dengan Q. Okay. Kemudian delta H. Delta H sama dengan CP delta T. Awak dapatlah CP sama dengan 7/2. Awak masukkan yang. Okay. Cuba calculate. Sorry, yang tadi tu equation yang delta U, delta Q sama dengan CV ya. Yang ni yang betul. Bukannya CP. Yang sebelum tu salah. Okay. Refer yang equation. Cuba calculate berapa dapat.
Cuba post dekat ni. Ini dia punya ni lah. Dia cuba kasih ni. Dia punya step. Cuba buat calculate. Tengok dekat group Ni buat calculate. Cuba calculate. Doktor, nilai R tu constant 8.314 kalau awak ingat. Arkon tu kan ideal gas. Oh, 8.134 Okey. Delta H negatif 1500. Banyak pula point ni. Jadikan Negatif. kilojoule lah. Negatif 15276.9 joule. Kilojoule per ada mol kan? Joule per mol. Saya kira joule. Joule per mol ni. Joule per mol. Dia ada mol sebab dia ada mol kan situ. So negatif berapa? Delta H? Tengok orang lain tu. Biar orang lain jawab tu. Doktor, yang 600 Kelvin tu perlu tukar jadi Celsius ke? Ke nak tak perlu tukar, doktor? 600 Kelvin? Tolak je, tak payahlah nak tukar ke degree C. Tak payah Yang bar ni pun dia sikut dia punya unit semua ni. Tak perlu pergi SI unit doktor. Tapi awak pilih yang ni lah. Ada dia punya R tu yang ada bar lah. Kan? R tu apa tu? Pressure satu bar, P2. Sebab yang P2 tu pressure tu adalah sebab awak nak dapatkan T2 kan. Kemudian dekat equation tu awak ada masuk pressure juga kan? Tak ada kan? Untuk Q tu. Tak ada. Pressure tak ada. Negatif 15276.97 joule per mol. Berapa? Negatif 15276. Betul lah. Itu delta H kan? Delta H. Delta H. Delta U, Q. Delta Q tadi negatif 10912. Betul lah. Cuba tengok constant temperature pula. Awak calculate. Okey. Check. Tengok constant temperature. Equation tadi. Tadi sama dengan kosong. Yes. Dapat grand. Alamak. Gelak apa tu? Apa dia? Gelak apa tu? Tak ada apa. Saya baru ni. Saya punya geran diluluskan. Baru je, saya tunggu lama. Jadi profesor pula apa ni? Tak. Ini susah. Tak ada. Lama.
Okey, dapat tak? Equation dia tahu kan? Okay, saya ambil gambar. Sekejap, saya tengok. Tekak saya dah macam sakit pula. Saya tak kasih jawapan dulu, saya kasih equation. Okey. Equation ni. Constant temperature. Dapat tak? Tak dapat? Question tu saya ada post dekat group. Dapat tak? Lama Ini kita recap banyak ni. Ada W negatif 10,373.08 joule. Betul. Kalau kita tukar delta V tu kan dia jadi negatif W, Betul. akan hilang negatif tu lah. Ya betul. Q kalau W dia akan negatif lah, kalau Q positif lah. So delta U dengan delta H akan sama dengan kosong lah. Betul. Okey, betul. So saya harap semua tahulah. Yang adiabatik nak buat juga kan adiabatik. Okey. So kalau untuk adiabatik, saya rasa awak kena cari temperature juga, second temperature. Okay, kalau kat sini temperature dia kalau sebelum ni 75 Kelvin. Okey, T2 sama dengan saya kasih jawapan lah untuk adiabatik. Sebab yang ni just ideal gas kan. Kita nak fokus sangat untuk ideal gas. Okay. So yang ni adalah jawapan untuk C, untuk adiabatik. Boleh refer group. Okay.
untuk dia punya delta U dan juga delta H lah. Saya tak sempat nak scan. Apa ni? Okay, constant temperature. Ya betul, 10.38 Ahmad Syafazi. Itulah jawapan tu. Okay, so kalau awak tengok dekat grup saya tu, grup kita tu, delta U sama dengan negatif 5. Okay, sebab delta U sama dengan W lah. And then delta H, CPDT, okay, negatif 7 lah. Nanti awak boleh try lah. Tapi ni equation ni untuk, awak kena ingat equation ni untuk ideal gas je, tak boleh. Okay, faham Okay, so ini adalah virial equation. Okay, so reported values of the virial coefficient of isopropanol vapor at 200 degree C are B equal to negative 388 cm cubic per mole, and while C is negative 29,000 cm, power of 6 mole and negative 2. Okay, calculate V and Z for isopropanol at 200 degree C and 10 bar. Boleh tak calculate untuk ideal gas first? Okay, berapa awak dapat jawapan? Kalau ideal gas, apa dia punya equation? Awak kena ingat. Tak mesti ingat kan? PV sama dengan Z, ZR. Okay, Z equal to 1. Cuba calculate berapa dia punya volume. Okay. Cuba calculate. Ini ideal gas. Okay. Nanti kita compare dengan virial equation 3 terms. Okay. So, PV equal to R T. Okay, ini ideal. Yes. Okay, kita calculate. Boleh calculate tak? Guna ideal gas. Okay. Bila awak dah calculate ideal gas, okay, kita nak guna truncated virial equation 3 terms. Okay, so kalau awak ingat balik, okay, kalau awak refer kepada equation yang sebelum ni, okay, untuk virial equation. Okay, ini adalah truncated. Okay. So, kalau awak guna equation truncated ni, okay, truncated adalah untuk virial adalah untuk real gas. Okay. So, kalau awak tengok kat sini, daripada PV sama dengan ZRT, okay, ini truncated So, sama dengan, kalau awak arrange equation ni, V sama dengan, okay, ZRT divide dengan P. Okay, ini adalah value Z awak masukkan dalam ni. Okay. So, bila masukkan dalam Z, awak substitute lah. Okay. So, bila awak substitute, okay, dapat dah? Dah calculate dah yang ideal gas. Okay. Nak buat calculate. Okay, bila awak masuknya, awak akan dapat macam ni lah. Okay. Kita apa ni? Third equation of Z. Okay. So, V sama dengan RT. Dia punya tak, ni lah user friendly lah Webex. Z sama dengan 1 betul kan? Awak rasa? Okay. Z sama dengan 1 ni. Macam tadi ada tu, ada yang bagi tadi slide awal tu macam Z sama dengan 1. Awak kena ingat ideal gas Z sama dengan 1. Okay. Okay.
Okay. So untuk virial equation of three terms, okay, ini adalah equation yang general. Apa yang awak perlu buat adalah awak kena buat iteration sebenarnya. Tahu tak iteration tu apa? Siapa tahu apa iteration? Okay. Iteration ni awak akan buat dekat thermodynamic kimia ni, awak akan banyak buat iteration. Itu awak kena biasakan. Kalau tak, awak tak boleh jawab. Itu yang saya nak kasih tahu. Apa maksud iteration? V sama dengan RT divided by P. Okay. Siapa ingat iteration? Ideal gas awak direct calculate, awak akan dapat volume kan, berapa volumenya. Okay. Cuba kasih kat saya. Tiga empat. Tiga empat. Okay, 3934. 3934 cubic centimeter. Okay, 3934 cubic centimeter per mole. Okay. Ini adalah untuk ideal gas equation lah. Okay. Tapi in term of virial equation of state, okay, awak ada equation yang macam ni kan. Ini awak tahu, ini awak dah tahu. Sebab awak boleh masukkan. So macam mana awak nak kira volume ni? Okay. Yang saya kata adalah guna iteration. Apa maksud dia iteration? Siapa tahu apa iteration? Ada siapa tahu tak apa maksud iteration? Dah pernah ambil mathematics engineering kan? Apa maksud iteration? Tak tahu. Iteration ni kita akan buat trial and error sampai jawapan awak akan converge. Okey, betul. Done. Okay. So equation ni kita akan jadi I plus 1. Yang ni I. Yang ni adalah I. Okay. Contohnya untuk kalau kita buat sekarang ni kita nak buat assumption V ni. Okay, kita mula daripada V daripada ideal gas lah. Okay. B kita tahu, C kita tahu. Okay. So maksudnya kita akan kira okay. V1 sama dengan RT divided dengan P. Okay. 1 plus V divided by V0 plus C divided by V0 kuasa 2. Okay. V0 adalah kita ambil daripada ideal gas 393 4 lah. Okay. Cuba kira V dia berapa. Okay. Cuba kira V1 dia berapa. Lepas awak dapat V1, awak buat pula V2 sama dengan RT1 divided by P. Okay. 1 plus V divided by V1 plus C divided by V1 kuasa 2. V1 awak akan dapat daripada sini. Kira dulu V1. Dia dekat tak dengan 3934 ataupun dia jauh? Apa yang awak dapat? Okay, kalau nak cepat awak guna Excel je lah. Sebab dia iteration. Dah dapat awak V2, awak kena jadikan V3 pula. Dekat sini awak kena jadi V2. Masukkan V2 kat dalam ni. Okay, kemudian dah dapat V3, awak kena calculate V4 sampailah dia converge. Dia punya apa ni, jawapan tu yang latest dengan yang sebelum tak jauh beza. Okey. Dia punya error tu kecil. Itu yang kita panggil converge lah. Boleh tak? Berapa kali awak buat iteration?
Iteration ni awak kena biasakan tau. Kalau tak nanti pun tak boleh jawab. Betul. Dia kena buat sampai dapat betul-betul dekat dengan 3934 tu. Dia tak semesti tepat. Dia punya beza sikit je. Contohnya macam ni 3934. Kemudian yang V2 ni awak dapat 35,000 ke kan. Kemudian V3 awak dapat 498. Ini kan dekat kan. Ini kira awak stop lah kat situ. Sebab dia dah kecil. Okey, faham Ini awak calculate. Tapi kalau jauh lagi 3934, 3500, kemudian awak dapat 3300. Itu jauh lagi tu. Okey. Ni pun saya dapat 3539. So 3539 itu untuk V1 kan? Masukkan dekat sini pula. Dia jauh ni dengan 3934. Jauh kan? Error banyak kan? Masukkan dekat V1. okey. Dapat tak? Berapa iteration awak buat? Rasanya better awak buat guna Excel. Laju. Nanti kalau test pun saya rasa macam better awak guna ni Excel. Dah pukul 10 cepat Ni belum masuk lagi yang ni. Equation of state. Dapat tak? Lima kali. 5 kali. 3488. 3488. Okey, betul. 3488. Macam tepat je dengan saya punya. Ni pun banyak kali padam lah ni. Ya ke? Okey, 3488 betul lah tu. Telefon pun kita Tanda tu. Okey, cantik. So, nampak tak dia punya beza tu dengan ideal gas? Okey. Jadi Z sama dengan PV per R. Okey. Beza nampak kan? So kalau awak nak apply untuk real punya condition, memang ideal gas out lah. Sebab dia beza dia terlalu banyak. So kalau awak tengok kat sini pun, okey, dia dah mention 10 bar. Okey.
So ini adalah moderate condition. Kita tak boleh guna ideal gas. Okay. So bila 10 bar ni dia macam, even tayar pun kalau awak pump dah 30, dekat 20 ke 30 bar. Kan? Kalau meletup kuat kan? Itu dah tak ideal lah tu. Okay. Awak ingat je tayar tu, itu moderate condition lah tu. Moderate to high pressure. Okay, tayar tu. Okay, tayar kereta biasa pun, kita kalau pump tayar kereta saya 35 bar ke? 35 bar saya rasa. Ke PSI saya tak ingat. Okay, biasanya rasanya guna PSI kot. Okay. PSI. PSI kan? PSI. Untuk you convert lah. Okay, itu pun dah kuat dah tu. Jika ni memang kalau boleh Okay. Okay. Cuba lagi. So nanti try lah kira tu. Okay. Volume dia berapa? Awak faham awak apply question ni. Okay. Okay. So yang ni just tutorial lah. Okay. So tutorial saya rasa tak apalah kot. Nanti saya just letak sebagai assignment je. Sebab awak dah faham kan. Okay. So yang penting adalah basic ni lah tu. Okay. Okay, itu beza antara ideal gas dan homogeneous lah. Okay, kita ada equation yang lain. Okay, kita panggil cubic equation of state lah. Okay. Yang saya kata tadi divide kepada van der Waals, okay, Redlich-Kwong, Soft-Redlich-Kwong, dan Robinson. Okay, kemudian ada vapor-vapor and liquid-liquid. Kan? So vapor-vapor and liquid-liquid tu kita akan ambil information daripada, kita akan gunakan juga information daripada Soft-Redlich-Kwong, Robinson dan van der Waals lah. Okay. So cubic equation ni, dia equation dia panjang sikit. Okay, berbanding virial. Tapi dia elok untuk high pressure. Okay. And then nanti kita akan tengok generalized correlation lah. Yang tu kita guna ni je. Guna table ni. Tapi you masukkan equation juga. And then dia punya problem adalah bila you gunakan generalized correlation berbanding cubic equation adalah generalized ni you kena buat apa panggil interpolation ataupun extrapolation. Sebab data tu kadang dia tak antara, contohnya 1, 2, 3 kan. 2, 3 contohnya 2.5. You kena buat interpolation. Itu masalah dia lah. Tapi kalau cubic equation ni, equation dia panjang. Dia ada dia punya disadvantage lah. Okay. Tapi kita apply adalah untuk real gas. Ini adalah cubic equation of state. Okay. Yang kita akan cover adalah van der Waals, Redlich-Kwong, Soft, dan Robinson generate. Selalunya yang panjang adalah RKS lah dengan PR ni berbanding Redlich-Kwong. Tapi RKS dengan PR ni dia lagi accurate daripada RK dengan van der Waals. Van der Waals dengan Redlich-Kwong ni dia untuk orang panggil simple gas. Okay. Kita tak boleh guna simple gas, contohnya macam xenon, krypton. Itu simple gas. Tapi kalau dah methane, acetylene ke, kita tak boleh guna Redlich-Kwong. You punya jawapan akan deviate. Error dia besar. Kita akan gunakan Redlich-Kwong dengan soft. Sebab awak akan deal dengan yang bukan simple gas kan. Methane, hydrogen. Okay. And kalau sekarang ni, kita dah tak guna Redlich-Kwong dengan soft. Redlich-Kwong soft dengan Robinson. Okay. Kita akan ada lagi yang lagi accurate. You guna software. Okay. So kalau dekat industri tu, of course lah you dah guna pakai tekan-tekan je lah kan. Itu dah masuk dalam software tu lah. Okay. Awak dah just control je. Okay. And then benda tu pun dah siap lah. Tapi ni dia punya basic lah sebenarnya. Okay. So the simplest equation capable of representing both liquid and vapor behavior but not for dual phase condition. Itu awak kena ingat. Not for dual phase maksudnya liquid and vapor. Selalunya untuk vapor lah, kita fokus kepada vapor. Okay. More accurate for wide range of temperature and pressure. Itu awak kena ingat. Okay, temperature and pressure wide range. Even untuk high pressure. Okay. Okay, ini adalah general equation dia lah. Okay, yang kalau tengok dekat buku, kalau awak tengok ada e-book tu, saya tak ingat lah. Saya tak letak dekat e-book apa. Rasa macam saya letak. Okay. Okay, ini A, T, B. Saya letak dulu dalam buku tu. Boleh ke tak? Dalam grup. Mungkin awak boleh download je. Sebab sekarang awak tak ada buku lagi kan? Sekarang ni awak kena refer buku sebab ini saya masuk.
Apa-apa pun sebenarnya awak kena refer buku. Sebab everything, the information ada dalam, kena ada refer buku. Terima kasih. Tak masuk. Memang tak masuk WhatsApp. Itu macam mana? Macam mana saya check? Saya tak letak. Sekejap. Betul tak buku ni? Saya check kejap. Sebab kalau tak ada buku ni, awak tak boleh buat equation ni, sebab awak kena refer table. This is nice. Ya, tengah upload, tengah loading. Okey, so kita sambung. Okey, so so ini adalah general equation untuk cubic equation of state. When the walls radix solve for generic. So P equal to RT divided B minus B, AT, V, epsilon B, V, sigma B. Ini B, AT ni alpha ataupun alpha T, kadang-kadang dia guna alpha T. Itu adalah kita kena refer dekat table sebenarnya. Okey. Oh, tak boleh upload lah. Okey. Sebab terlalu besar. Apalah. Esok saya cuba kasih ni. Guna Google Drive. Ya. Okey. So so B ni epsilon B, sigma B ni kena refer kat table. Okey. Table tu adalah yang ni. Okey, nanti kalau awak ada buku, awak boleh refer table 3 point, saya tak ingat lah, 3.1 saya rasa. Okey. So kalau untuk A ataupun alpha ni, dia sama dengan 1, radius kurang TR negatif 1. TR adalah sebenarnya nanti kalau awak calculate, bukan memang kena calculate lah TR tu. Awak boleh dapat information daripada appendix. Okey. So TR sama dengan T divided by TC. T ni adalah at that particular temperature, TC adalah untuk komponen tu, critical temperature. Okey, as well as PR lah. PR sama dengan P divided by TC. Okey. Okey. So kemudian rate Wong-Soff alpha. Alpha sama dengan kat bawah ni. So, kalau awak tengok kat sini, ni adalah nilai alpha. Ini alpha PR ni, SRK adalah untuk soft rate Wong lah. Yang habisnya ni. Okey, untuk sigma. Sigma adalah yang ni. Epsilon adalah sama dengan ni. Okey. Dan mu ni adalah, saya tak ingat simbol ni, and then ZC lah. Ini saya panggil apa lah. Okay. So apa yang semua ni, yang paling penting adalah yang ni lah. Okey. Ini pun nanti awak akan guna juga bila untuk two phase system. Okey. Tapi untuk single phase system kita banyak guna yang ni. Okey. And then untuk omega ni kita akan refer kepada appendix table ni. Okey. Okey. So kalau awak tengok kat sini adalah kita refer balik sebelum ni. Okey. Okey. So kita tahu dia punya epsilon, sigma, alpha.
Okey. So kita tahulah. Okey. So kalau kita rearrange balik, okey, equation tu kita akan dapat nilai B lah. Ni nilai B dia. Okey. So awak kena masukkan. Baru awak boleh masukkan dalam ni lah. Ini kalau untuk van der Waals lah. Okey. So awak kena highlight yang ni. So, kalau awak ada slide tu awak highlight yang ni. Okey, TC, PC nanti kita refer kat mana. Macam mana kita nak apply nanti saya akan tunjukkan. Okay, awak just highlight dia dulu. Okay, question ni untuk van der Waals lah. Okay, kalau awak nak calculate P. Okay. Tapi saya tak suka sangat guna equation ni. Saya suka guna yang vapor-vapor dengan liquid-liquid roots. Okay. Yang ni terus direct awak boleh calculate volume lah kalau awak rearrange equation ni, ataupun awak boleh dapat dia punya pressure. Okay, kalau awak rearrange equation ni. Contohnya macam ni kan, awak rearrange, awak boleh calculate pressure dengan vapor. Okay. Ini kalau dalam polynomial form lah. Ini yang saya kata. Okay. Tapi saya rasa awak kena buat iteration juga sebab VT kan. V3, and then ini B juga. So awak kena buat iteration. Okay. The problem dia itulah masalah dia. Okay. Ini nilai B dengan nilai A. Okay. So ini yang saya kata tadi, nilai A dengan B, just derivation. Okay. Untuk Radix Wang, okay, kalau kita tengok dalam polynomial form, okay, ni awak highlightkan. Yang saya tak suka sebab itulah ni panjang ni. Okay. Kalau awak guna yang ni direct, solve by cubic equation solver, okay, untuk dapatkan V. Iteration lah maksudnya benda ni. Okay, dia panjang. Okay, awak kena highlight benda ni. Okay. Ni pun sama. So, nanti kita akan tengok macam mana nak apply kan. Kemudian untuk Radix Wang, kalau untuk gas awak kena guna yang sebelah kiri, untuk liquid awak kena guna yang kanan. Okay. So maksudnya yang saya kata tadi, kita boleh guna gas dan liquid, tapi kita lebih banyak fokus pada gas lah. Solve by iteration method, use V as initial, V0. Okay, V tadi yang awak calculate daripada yang sebelum ni lah. Nilai B adalah yang ni. Okay. Nilai B yang ni lah. Okay. Ini A dan B. Okay, so awak boleh calculate B. Tapi perlukan panjang lah iteration tu. So saya tak suka sangat lah guna yang ni sebenarnya. Tapi awak boleh guna. Okay, dia simplify je sebenarnya. Okay. And then yang ni adalah untuk Radix Wang solve dan juga Robinson. So yang ni equation ni yang saya kata awak boleh guna untuk various gas. Okay. Untuk van der Waals, okay, untuk Radix Wang dan van der Waals untuk simple gas. Contohnya xenon, krypton. Okay, tapi yang ni dia ada omega eccentric factor ni. Okay, kita boleh refer kepada appendix B. Okay. Mungkin besok kita boleh fokus lah. Okay. Hari ni saya just explain. Kita akan buat example besok. Ni pun dah nak 10.30 lah. Okay. So, kenapa saya kata yang guna omega tu lagi accurate? Kalau awak tengok kat sini kepada teori, all fluids when compared at the same temperature, reduced temperature and reduced pressure have approximately the same Z at all deviated from ideal gas vapor to about the same degree. TR lah dengan PR. Okey, tapi yang ni teori ni adalah untuk simple fluid, argon, krypton dengan xenon. Maksudnya dia, kalau dia kata at the same TR dengan PR, okey, dia punya graph adalah macam ni. Okey. Dia semua linear, dekat satu line je. Maksudnya sini argon, sini krypton, sini adalah xenon. Tapi kalau gas lain dia akan deviate. Okey, ke sini ataupun dia akan ke sini. Okey. Dia akan deviate ke sini. Sebab tu kita perlukan omega. Okey. Dia adalah kita panggil macam correction lah. Okey. Dia untuk yang Radix Wang dengan van der Waals tu tak cuma valid untuk simple gas. Okey, systematic deviation will also form more complex fluid. Ni yang kata contohnya macam ethylene, acetylene. Okey, dia akan deviate. Okey, tak signifikan lah awak punya jawapan tu. Okey. Tu awak kena ingat. Okey. So kita akan ni yang saya kata tadi. Kalau awak tengok kat krypton ni atas ni, ini yang valid untuk Radix Wang dengan Radix Wang dengan argon, xenon lah atas ni. Okey, kalau awak tengok sini. Tapi kalau gas lain dia akan deviate. Okey, log PR dengan 1TR lah. Okey. So dia tak valid lah. Okey, meaningless kalau awak buat calculation tu, dia punya error terlalu besar. Okey.
So sebab tu kita introduce about the safety factor lah by Pfizer dan siapa saya tak ingat lah. Okay, this value omega can be determined for any fluid from critical temperature and pressure. Okay, and measurement at TR equal to 0.7. So nilai omega ni kita boleh refer dekat appendix B nanti. Okay, saya akan upload buku tu. Okay, so dia punya teori become all fluids having the same value of omega lah. Okay, so valid untuk semua gas. Okay, when compared at TR and PR. Yeah. So itu bagusnya pair Robinson dengan soft Reddick Kwong lah. Okay, so benda tu akan lagi accurate. Okay, so ada soalan tak untuk cubic equation of state? Okay, kita akan sambung esok lah. Okay, sebab dah 10 suku saya janji jam 10.30 kan. Ada soalan tak? Doktor, Ya. Siapa tu? yang tadi yang banyak jenis formula ni, Ha? nanti final dia ada hadkan kita pakai yang mana satu ah? Awak kena consider. Tak ada had. Contohnya, okay. Contohnya saya bagi soalan macam contohnya methane. Equation mana yang awak nak guna? Methane at 200 degree C. 10 bar. Equation mana yang awak nak guna? 200 degree C at 50 bar. Mana yang awak nak guna? Awak expect macam mana? Methane. Contohnya you nak ni kan. Heat methane tu lah. Ataupun combustion of apa? Methane. Fuel lah. Fuel lah. Methane is a fuel. Contohnya awak nak kira volume. Awak nak pilih equation yang mana? Based kepada saya explain tadi. Kalau saya pilih virial equation, Kenapa? simple lah. Memang simple. Itu kalau 10 bar. Okay, tapi kalau 50 bar? Kena pakai RKS. Okay. RKS ataupun Planck Robinson. Sebab apa? Methane adalah bukan simple fluid. Bukan simple gas. Unless kalau saya kata argon dengan krypton, you boleh guna Reddick Kwong. Tapi boleh je awak nak guna. Okay. Tapi sebenarnya dia jauh lah error tu. Bukan jauh. Maksudnya error tu besar lah. Okay. Tapi kalau saya state suruh kira guna Reddick Kwong, awak gunalah Reddick Kwong. Sebab Pair Robinson dengan soft Reddick Kwong ni panjang. Okay, kalau awak tengok kat sini, okay, equation tu. Awak ada equation ni kan? Awak dah ada equation ni, contoh. Ni kan? Ni kan? Ni kan? Awak dah ada ni. Ini, B ni. Ini pun panjang. Kan? Awak kena masukkan lagi. Faham tak? Ni soft Reddick Kwong ni. Kan? Ni equation dia. Awak kena masukkan lagi dalam tu. Kan? Selalunya saya jarang lah kasih dua benda ni. Saya akan kasih benda ni. Reddick Kwong. Tapi in term of real, awak tak boleh guna ni. Kalau untuk methane ke apa yang gas-gas lain tu. Awak kena guna yang ni. Faham Faham tak apa yang saya cakap? Ni panjang kan? Kalau awak nak calculate, saya rasa memang panjang benda ni. Lagi-lagi kalau awak kena buat iteration. Sebab nanti kalau awak guna vapor-vapor dengan liquid-liquid, awak kena buat iteration tau. Bila awak buat iteration, and then bila saya suruh calculate guna soft Reddick Kwong dengan Pair Robinson, panjangnya. Unless kalau tutorial, yes. Tutorial tak ada masalah. Tutorial tak ada. Okay, real situation ni. Okay, awak boleh guna. Reddick Kwong awak tak boleh guna. Tapi selalunya kalau untuk test ke, saya jarang letak soft Reddick Kwong ni. Soft Reddick Kwong dengan Pair Robinson ni. Sebab terlalu panjang. Awak tak ada masa. Itu saya kena consider juga. Tapi kalau real, yes. Awak kena guna yang ni. Ni accurate. Faham Sebab dia valid untuk simple and also complex gas. Yang ni untuk simple gas ya, dua ni. Faham Faham tak apa saya cakap? Nampak. Nampak kan? Tapi
Kalau contohnya 5 bar je 100 DMC, awak tak payahlah guna yang ni. Kan? Awak gunalah Viria. Itu dia punya variety tu lah. Saya tak adalah simplify. Unless kalau saya spesifikkan awak kena guna Viria lah. Itu kena guna Viria lah. Faham ya? Tapi selalunya saya tak Betul, akan spesifikkan. Apa dia? Macam dulu final dulu lama punya tu dia memang dia beritahu sila guna formula ni SRT. Yes. Jadi kita kena buat yang tu. Betul lah. Tahun ni ada perdana kata? Perdana ada Kalau ambil? dia perdana tak ada. Saya bebas. Tak ada Saya tak suka ambil sama dengan perdana. Alhamdulillah. Sebab space ni saya akan ngajak yang tak akan sama dengan perdana. Saya tak suka. Contohnya semestinya material kan. Untuk perdana kan. Semester depan saya akan ambil material untuk space. Soalan tu saya tak nak sama sebab saya tahu perdana punya tak sesuai sangat bagi saya. Dia punya level tinggi sangat tu. Dia tak sesuai untuk yang sebab orang yang experience dan dia lain perdana ni. Perdana ni dia lebih fundamental kan. Kalau space ni lebih kefahaman apa yang you nak apply kan betul tak? Of course dah apply tapi you nak tahu dia punya root tu dekat mana kan. Itu salah tu dia. Ya? Okey. Faham Ada soalan tak lagi? Okay, kalau tak ada soalan kita stop kat sini. Kita dah 10.30. Okay, esok kita akan saya akan upload dekat channel saya. Please subscribe. Saya akan upload dekat YouTube. Bagi link. InsyaAllah saya akan kasih link. Tapi tunggu dia ni tu. Save ni. Okay, saya akan kasih lah. And then besok kita akan sambung. InsyaAllah saya akan live daripada ni lah. Daripada office. Ni susah sikit lah. Okay, esok kita akan buat tutorial and then habiskan chapter 3 ni and then kita mungkin akan masuk chapter 4 sikit kot kalau sempat. Okay. InsyaAllah. Ada soalan tak? Esok kita akan cuba habiskan chapter 3 ni. Okay, ada soalan tak? Ada soalan lagi? Sebab sekarang ni awak tak nampak kan cubic equation of state sebab kita tak buat tutorial lagi. Esok kita akan buat. Tapi awak kena tahulah. Sekarang ni kita belajar real gas, bukan ideal gas. Okay, yang saya cakap real gas, real, moderate to high pressure and then cubic equation of state. Kita dah sampai situ je lah. And then macam mana kita nak apply cubic equation of state. Itu je. Okay, faham? InsyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita sampai sini je. Dah 10.25. Okay. Rasa itu pun lama lah. Almost 2 Okay. Kita sambung jam 9. Jangan lupa. Okay. Terima kasih. Terima kasih Dr. Okay. Terima kasih doktor. Okay. Terima kasih doktor. Bye doktor. Selamat malam doktor. Selamat malam.